Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua dibangkitkan dalam kalangan orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak. Pada hari ini, marilah kita sama-sama mendengar dan menhayati khutbah yang disampaikan yang bertajuk Tabah dalam menghadapi ujian COVID-19. Sidang jemaah yang berbahagia, kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara. Sebenarnya kehidupan dunia ini adalah ujian bagi setiap Muslim bagi menghadapi kehidupan akhirat kelak. Lalu ujian itu adalah sunnatullah dalam kehidupan kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bertujuan untuk menguji sejauh mana tahap keimanan kita kepadanya. Hanya keimanan yang sebenar sahaja yang akan menjamin seorang itu mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya di akhirat kelak. Masing-masing akan menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam bentuk ujian yang ditimpa kesusahan atau dikurniakan dengan ujian kesenangan. Ujian yang berbentuk kesusahan adalah seperti kesakitan, ketakutan, kelaparan, kemiskinan, bencana alam atau kematian seseorang yang disayangi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. Afahasiban nasu an yutriku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad khatanna allazina min qablihim falaya'lamanna Allah allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka yang dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan suatu cubaan. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, setelah setahun berlalu, negara kita masih lagi menghadapi musibah pandemik COVID-19 yang belum menunjukkan lagi tanda-tanda ia akan berakhir. Bahkan saban hari kita diberitakan mengenai peningkatan jumlah kes jangkitan dalam negara kita. Keadaan ini amat membimbangkan. Pelbagai usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan firma lainnya dalam menenangi keadaan yang parah ini, terutamanya dalam menyeimbangkan antara keutamaan kesihatan dan kepentingan ekonomi. Justru sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, mimbar menegaskan bahawa kita mestilah sama-sama memainkan peranan membantu pihak kerajaan dalam menghadapi wabak COVID-19 ini supaya kita dapat meratakan semula keluk dalam skala draft jangkitannya. Arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, iaitu seperti sekarang ini PKP 3.0 yang dikuatkuasakan itu tidak akan berjaya seandainya kita terus berdegil dan hanya tahu menunding jari menyalahkan pihak lain berbanding diri sendiri. Oleh itu, mimbar ingin menyuruh jemaah sekalian, marilah kita sama-sama bersatu padu dalam memerangi COVID-19 ini dengan meletakkan kepatuhan yang tinggi terhadap setiap arahan dan SOP yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Dan seharusnya kita patut menjadikan norma baharu tersebut suatu kebiasaan setelah setahun kita melaluinya. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan sentiasa mengamalkan kawalan diri. Dalam situasi yang berbahaya ini, banyakkan berada di dalam rumah. Janganlah keluar jika tiada sebarang keperluan yang mendesak. Marilah kita juga menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dengan segera mendaftar sebagai penerima vaksin. Hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, dengan ini jelaslah bagi kita
bahawa siapa pun yang menjalani kehidupan pasti akan menghadapi pelbagai ujian yang akan menduga iman masing-masing. Kadang-kadang iman akan turun, kadang-kadang iman akan naik. Persoalan yang penting, bagaimanakah cara yang dan juga Islam untuk kita memperteguhkan iman kita supaya mampu dan tahan menghadapi apapun degaan yang mendatang. Banyak cara untuk mempertahankannya, antaranya ialah dengan zikrullah dan mengingati Allah dengan zikir. Hati akan menjadi tenteram sehingga dimudahkan untuk hati menjadi ikhlas, sabar dan benar keyakinannya kepada Allah SWT. Malah lebih dari itu, kerana doa juga penting dalam menjaga dan menguatkan iman. Atau doa yang diajarkan oleh Allah SWT dan Al-Quran yang wajib kita baca 17 kali sehari semalam dalam surah Al-Fadl 5 waktu. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati perkara-perkara yang penting supaya menjadi pengajaran dari hidup kita semua. Pertama, kita sebagai umat Islam mestilah menjaga dan mempertahankan iman kita ketika diuji dengan kesusahan seperti wabak penyakit atau ujian kesenangan. Yang kedua, kita sepatutnya sama-sama memainkan peranan membantu pihak kerajaan mendepani wabak COVID-19 dengan mematuhi arahan dan SOP, melakukan kawalan diri dan mendisiplinkan diri. Yang ketiga, kita sebagai umat Islam hendaklah berdoa agar sentiasa dalam keimanan dan memperoleh kesudahan yang terbaik dalam hidup kita, iaitu husnul khatimah. Hayati firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memisahkan hati kami sudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Ikhwani al-muslimin, hafizakumullah. Bersempena hari Jumaat yang mulia ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kerana Allah dan para malaikatnya pun sentiasa bersalawat ke atas baginda SAW. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ihfaz bidawami aunil wal hidayati wat taufiq was sihhati was salamati minka ya karim maulana al-wasiq billah al-sultan Mizan Zainal Abidin ibnu al-marhum al-sultan Mahmud al-Muqtafi billah Shah wa anzili rahmah alaihi wa ala al-sultan al-Zahirah sultanah Terengganu Darul Iman. Wahfaz awladahu wa ahlahu wa zawihu wa akrabahu wahfaz ulama'ahu wa wazara'ahu wa qadatahu wa ummalahu wa ri'ayahu minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz waliyan Tunku Muhammad Ismail ibnu al-Wasiq billah Sultan Mizan Zainal Abidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal yatama wal masakin wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضله يؤتكم ورزق الله أكبر والله يعلم ما تصنعون